Assalamualaikum sahabat-sahabat, saudara-saudari, kawan-kawan, apa khabar? Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke separuh masa kedua daripada bulan Ramadan. Dan saya fikir Ramadan tahun ini, siri audio hijrah ini nampak macam agak sunyi sikit. Di Instagram pun sunyi, di Spotify, di Apple Podcast, di YouTube pun sunyi, tak banyak feedback yang kita terima. Dan kita tak pasti apa sebenarnya perasaan, apa sebenarnya feedback daripada sahabat-sahabat yang mendengar, atau ada ke orang yang sebenarnya mendengar. Dan saya baru je terima satu feedback semalam, itu pun daripada isteri saya yang sebut suara dengar macam letih lah. Jadi of course lah kan, isteri ni dia tough sikit kat kita ni sebab dia sayang dan dia nak kita improve. Jadi saya ingat mungkin waktu saya merakam dan energy level tu dah drop, dah lah panas kan sekarang ni. Jadi insyaAllah separuh masa kedua Ramadan ini kita akan tambahkan sikit energy level. Dan saya juga mengajak rakan-rakan, saudara-saudari yang mendengar untuk kongsikan feedback kalau ada apa yang perkara yang boleh kita tambah baik, apa perasaan ataupun pengalaman setakat ini menelusuri sudah 15 atau 16 perkara yang kita belajar tentang apakah karakter, apakah amalan, kategori orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Jadi bagaimana ia membantu, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita keikhlasan dan rezekikan kita kudrat untuk terus membawakan siri perkongsian ini sehingga ke hujungnya, dan moga-moga Allah jadikan itu semua sebagai amal soleh yang akan terus mengalir pahalanya, bukan hanya saya yang berada di belakang mic ini, tapi juga kepada saudara-saudari yang mendengar dan berkongsi juga kepada orang lain. Moga kita sama-sama meraih ganjaran dan sama-sama mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang disayanginya. Jadi hari ini kita akan lihat satu episod yang cukup menarik, yang kita letakkan tajuknya adalah Allah sayang kepada orang yang tenang dan cermat. Tenang dan cermat. Dan apabila kita bercerita tentang akhlak, satu bab yang penting dalam Islam, kerana Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, untuk meletakkan kedudukan akhlak di puncak output ataupun hasil didikan dan tarbiyah Islam ini. Jadi satu hari Nabi SAW didatangi oleh rombongan daripada Bahrain. Tahu tak Bahrain kat mana? Boleh buka map tengok Bahrain kat mana. Daripada Bahrain mereka datang, Bani Abdul Qais ni datang sampailah ke Madinah. Dan kita boleh bayangkan perjalanan yang panjang, yang jauh, lalu padang pasir dengan unta, dengan kudanya. Dan mereka mengenakan pakaian yang sama sepanjang perjalanan sampai di Madinah. Majoriti orang tergesa-gesa, excited, teruja, dan mereka terus pergi jumpa Nabi SAW, cium tangan Nabi SAW, cium kaki Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam Bukhari juga diriwayatkan peristiwa ini. Dan ada seorang lelaki, dia special sikit, sahabat Nabi SAW, nama dia Ashaj ibn Abdul Qais. Di dalam rombongan yang sama, tapi bila orang semua dah parking unta dan kuda tu bergegas lari masuk ke dalam masjid Nabi SAW untuk berjumpa Nabi SAW, dia stay back. Dia parking dulu elok-elok unta-unta dan kuda-kuda yang mereka tunggangi, ikat satu persatu. Kemudian dalam perjalanan daripada Bahrain tu, dia dah plan dah. Dia dah bawa satu baju yang extra special. Dia plan baju ni dia akan pakai untuk berjumpa dengan Nabi SAW. So lepas dia parking, dia susun barang-barang, semua kabilah kaum dia yang ikut tu, dia mandi dulu, kemudian dipakai baju yang dibawa special dia nak jumpa Nabi tu, barangkali baju yang paling baik yang dia ada, dan dipakai minyak wangi. Kemudian barulah dia masuk yang terakhir untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ashaj masuk, dan hadis ini ada riwayat yang panjang menceritakan Nabi memberikan beberapa nasihat, kemudian Nabi mengambil bai'ah. Dan apabila tiba giliran Ashaj untuk berbai'ah dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan satu hal yang kalau kita di pihak Ashaj, kita akan rasa bertuahnya lah aku, bestnya lah. Nabi SAW memberikan komentar ini. Nabi SAW kata kepada Ashaj bin Abdul Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Wahai Ashaj, pada engkau ini ada dua sifat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada engkau ini ada dua karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-hilmu wal-anah.
Ingat dua, al-hilmu wal anah ataupun wal anat. Yang pertama al-hilm. Al-hilm ini dulu kita pernah cerita dalam siri audio Hijrah tahun yang lalu, nama Allah Al-Halim, yang maha penyabar, yang menahan dirinya, tidak tergesa-gesa menghukum, mengazab orang yang buat salah, tidak segera menjatuhkan hukuman. Al-Halim. Nabi Ibrahim AS juga diceritakan sebagai seorang yang halim, seorang yang sangat dalam kesabaran dan dia seorang yang tenang. Dia ada self control yang tinggi. Dan wal anah, al-anah ini adalah karakter seorang yang sangat teliti, cermat, long term thinking, dia fikir jangka masa panjang, dan dia tidak impulsif, dia tidak bertindak mengikut dorongan emosi dan gejolak marah atau orang provoke dia segera respon, dia segera nak balas. Tak, dia orang yang teliti dan cermat. So dua sifat ini, Asaj tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah dua karakter ini sudah sejak dulu ada pada aku atau baru saja ni? Nabi SAW kata, sejak dulu kau dah ada karakter ni. Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan dalam diri kau asas ataupun benih kepada dua karakter ini. Dan kemudian Asyaj menyebut, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menciptakan aku dengan dua akhlak ataupun dua sifat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita belajar daripada kisah Asyaj, rombongan yang datang dari Bahrain ini adalah dua karakter yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang. Dan selalunya kita mungkin terlepas pandang dalam dunia yang serba laju ni, kita celebrate orang yang laju respon, orang yang laju bertindak, orang yang laju buat keputusan. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita sebaliknya. Tidaklah bermaksud orang yang halim, al-hilm wal anah ini orang yang lambat, orang yang tak decisive, yang tak boleh nak buat keputusan. Mereka bukan lambat, mereka bukan suka bertangguh, tapi mereka berhati-hati, mereka cermat dan mereka ambil masa yang wajar untuk fikir dan membuat keputusan ataupun menahan diri mereka supaya tidak tergopoh gapah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga oleh Baihaqi, dihasankan oleh sebagian ulama hadis, di mana Nabi SAW sebut at-ta'anni minallah, sifat berhati-hati, cermat, teliti, sabar, tenang, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wal ajlatu minasyaitan, dan tergesa-gesa, tergopoh gapah, ini daripada syaitan. Syaitan yang selalu akan push kita, provoke kita untuk membuat keputusan, untuk bertindak, untuk respon ketika kita tidak tenang. Jadi kalau kita renung balik hidup kita ke belakang, banyak keputusan, banyak perkataan, tindakan yang kita buat sewaktu kita gopoh, sewaktu kita tak ada self control, kebanyakannya kita akan menyesal. Kerana itu datang daripada syaitan. Kita tak berfikir panjang, kita tak teliti dan tak cermat. Dan tapi satu hal yang penting juga kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya, surah yang ketiga, ayat yang ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala kata, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa ni. Bahkan dunia ni, seluruh pentas kehidupan dunia ni adalah untuk melatih kita fikir long term, fikir akhirat, fikir kena ada self control. Kita kena kontrol diri kita terhadap benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, supaya nanti di syurga kita diganjari dan diberikan imbalan di atas self control dan kesabaran kita. Sebab tu orang yang tak sabar, dia tahu ada yang halal melalui nikah, tapi kemudian dia tergesa-gesa dan melakukan zina. Ada orang yang dalam perkara halal haram makan minumnya, dia tidak menjaga. Dalam soal hartanya, dia tergesa-gesa, dia nak duit cepat, tak kira lah ikut jalan apa pun, haram ke tak haram ke, dia dilanggar sahaja. Dan itu daripada syaitan. Dan kita lihat dalam kisah-kisah para nabi, Allah SWT selalu meletakkan tema bagaimana para anbiya ini, ada yang mereka diangkat tinggi dan dipuji kerana memiliki sifat ini, al-hilm wal anah. Ada juga yang ditegur dan diajarkan kepada kita, para nabi ini tergelincir melakukan kesilapan disebabkan sebaliknya oleh ketergesa-gesaan. Contoh kita lihat Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dipenjara secara zalim dengan tuduhan palsu
Dan dia duduk penjara sangat lama. Dia pesanlah kat kawan dia, bagi tahu dekat raja nanti keluar. Tapi kawan dia pula lupa. Tapi bila kawan dia dengar raja bermimpi dan dia teringat Nabi Yusuf AS dalam penjara, dia datang. Kalau kita dah duduk lama dalam penjara, orang offer untuk kita keluar, kita akan, okey, keluar sekarang, aku dah tak tahan dah kan. Tapi Nabi Yusuf AS fikir jauh, fikir panjang, dan dia susun secara cermat dalam fikiran dia apakah sepatutnya yang menjadi prioriti. Jadi dia minta, dia kata, aku tak nak keluar selagi nama aku tidak dibersihkan. Bersihkan dulu nama aku di kalangan khalayak, di media, dalam rekod mahkamah, dalam semua ini mesti diselesaikan bahawa aku telah difitnah. Ini adalah tuduhan palsu. Kemudian barulah dia keluar, dia jumpa raja dan dia dah plan untuk tawarkan diri dia untuk menjadi Menteri Keuangan. Dan disebabkan dia cermat, dia tertib, dia ada fikir panjang, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mengeluarkan Nabi Yusuf AS daripada penjara, tapi Allah kemudian berikan dia jawatan yang besar, yang paling berimpak tinggi. Dengan inni hafizun alim, aku orang yang amanah, yang menjaga dan orang yang berpengetahuan, maka Allah berikan dia kedudukan. Dengan itu dia berjaya menyelamatkan ribuan, kalau tak ratusan ribu nyawa yang akan terkorban disebabkan kemarau, tapi kebijaksanaan dan kedudukan Nabi Yusuf AS telah menyelamatkan mereka. Demikian juga kisah Musa dan Khidir alaihissalam. Kan Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir. Tapi bila Nabi Khidir pesan jangan tanya, dia tanya. Bila dah 2 kali, dia sendiri janji, dia tergesa-gesa, dia letakkan syarat ke atas diri dia. Dia kata dekat Nabi Khidir, kalau aku tanya sekali lagi, kita stop. Kau boleh buang aku daripada sekolah ni ataupun daripada pembelajaran ni. Nabi Muhammad SAW kata, alangkah baiknya kalau Nabi Musa sabar sikit. Banyak lagi boleh kita belajar, kerana dalam kisah Musa dan Khidir ni Allah menyingkap hijab dan rahsia takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kisah tu ada 3, dan 3 tu pun kita dah rasa cukup wow. Baru kita tahu ada benda yang Allah halang daripada kita atau Allah ambil daripada kita dalam rangka untuk memberikan keselamatan atau memberikan ganjaran yang jauh lebih besar di hadapan. Dan sebab tu kita kena belajar ni. Jangan buat keputusan terburu-buru. Jangan kalut ni. Jangan jadi orang yang kalut. Ni ramai orang yang melafazkan cerai sebab tergesa-gesa. Gopoh gapak, tak tenang. Pukul, ada yang pukul pasangan, pukul anak. Ni lagi yang lebih kronik ni, kita ni pantang dengan gosip. Dengar gosip je cepat sangat nak komen. Baru baca tajuk berita, baru baca tajuk artikel. Itu pun clickbait kan. Orang buat sekarang ni supaya nak dapatkan perhatian dan klik. Baru baca tajuk berita, tulis panjang-panjang, hentam sana, hentam sini. Kemudian menyesal. Dan kalau kita baca komen-komen kat social media pun, terhadap mana-mana tajuk berita, kita tahu dah orang yang komen kebanyakannya, kalau tak semua, yang komen buruk-buruk tu dia tak baca pun apa yang ditulis dalam berita tu. Dan tapi macam itulah dunia yang mendahagakan engagement dan laju ni, celebrate laju ni. Dalam proses tu ramai yang gugur dan menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang. Orang yang melukakan hati orang lain, tembak sana tembak sini, dan menyebabkan tidak ada ketenangan, tidak ada kecermatan dalam semua tindak tanduk kita. Ini satu doa yang Nabi Ibrahim AS baca. Allah SWT rakamkan doa ini di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat yang ke-83. Kita juga boleh baca, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Wahai Tuhanku, berikan aku kebijaksanaan, ketenangan, ketelitian, kecermatan. Orang yang bijaksana ni dia long term. Dia fikir jauh beberapa langkah ke depan. Itu yang menyebabkan orang menjadi orang yang berhikmah. Dia tidak impulsif. Dia tidak bertindak mengikut emosi sembrono. Dan Nabi Ibrahim doa, wa alhiqni bisalihin, dan jadikan aku dalam kalangan ataupun sertakan aku dalam kalangan orang-orang yang saleh. Sebab kita akan jadi tenang, kita akan jadi bijaksana, kita akan jadi cermat bila circle kita juga macam tu. Tapi kalau circle kita tu kaki gosip, circle kita tu kaki kalut semua, kita pun akan terikut-ikut jadi macam tu. Imam As-Sa'di ketika mensyarahkan doa ini, dia kata Rabbi habli hukman ini ilman kathira, ilmu yang banyak, kefahaman yang mendalam, dia memahami halal dan haram. Dan itu semua adalah batu-batu yang menyempurnakan sifat al-hilm wal-ana.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.